Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang. Buletin Ukas edisi malam 17 Ogos 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita malam, sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak bertemakan Malaysia Prihatin sekali lagi disambut dengan norma baru pada tahun ini susulan pandemik COVID-19 masih melanda negara. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab sambutan tersebut, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu sambutan akan diadakan pada 31 Ogos ini di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak secara kecil sahaja dan mengikut prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Menurutnya, majlis sambutan itu juga diadakan secara hybrid yang mana ia dapat disaksikan secara langsung menerusi Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, TV Sarawak dan Radio RTM. Jadi memandangkan kita tertakluk kepada SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga SDMC, jumlah tetamu yang akan dijemput untuk majlis pada malam itu kita hadkan kepada 100 orang sahaja, tidak termasuk mereka yang akan membuat hiburan dan sebagainya. Jadi actual tetamu adalah 100 orang, tapi kita akan pastikan bahawa SOP semuanya akan dipatuhi. Dan mereka yang membuat persembahan selepas habis persembahan mereka akan terus beredar daripada bangunan tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Selasa. Tambah Datuk Abdul Karim lagi, sambutan tersebut akan dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Ujarnya, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg serta isteri Datuk Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang, anggota-anggota Kabinet Negeri dan tetamu-tetamu lain juga akan turut hadir. Dalam pada itu, beliau turut menyeru rakyat untuk bersama-sama mengibarkan jalur gemilang di rumah dan bangunan masing-masing untuk memeriahkan lagi suasana sambutan. Berita seterusnya, lebih RM300,000 geran projek kecil luar bandar MRP telah diagihkan kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO di Dewan Undangan Negeri Dun Kakus baru-baru ini. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera, Datuk John Sikitaya berkata, agihan tersebut telah dilaksanakan di kawasan Bawan, Pengkalan Lobang dan kawasan Sungai Bawang, Arif serta Tau. Sebanyak 3 buah jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK Rumah Jampi, Rumah Francis dan Rumah Dangat menerima geran tersebut yang merupakan peringkat keempat dilaksanakan di Dun Kakus. Aku selalu madah MRP kita itu kena mantu, kena tolong. Aku nemu MRP itu tak cukup, tanya pihak untuk membantu kena bagi. Aku ngagai tiap-tiap rumah panjai daripada aku amat perlu ke bantuan kena ngadu ke rumah deh. Lebih lagi kena ngadu ke rumah. Jalai aku harap ketuk duguna kita ke mana. Jadi kelemparnya begak lebuh maya aku datai bandul bukai kalau aku nesau ke bala. Jadi lebuh maya cek tu ke udah ada break cek MRP tu ianya patut dan juang kita ngagai bank anak nyimpan dia. Jadi minta pun bisik sekedar bala tu rumah tu tadi dia simpan saya deh. Pada juga ngajuang ngagai bank nemunya udah luput tarikh cek yang tadi. Lepas cek tu tadi punya ku kita punya ku cerita sabunya bisik tarikh mati anak ngomong dia mati. Au bakal isian punya ku punya tadi ketika ya nak nemu mati deh. Tanciak tu nemu mati, namanya mati artinya habis tempoh orang bank enggak terima ya. Beliau berucap demikian dalam majlis penyerahan cek MRP di Pejabat Daerah Tatau pada Ahad. Sementara itu, Tuai Rumah Jampi Iran mengucapkan terima kasih kepada Adun Kakus dan Kerajaan Sarawak atas pemberian geran MRP. Saya terima kasih kepada YB Datuk John sudah memberi MRP ke rumah aku, rumah Jambi. Lalu 7 duit MRP itu kira kena kami ngadu ke rumah panjai atau lalu pihak megak memberi saya terima kasih megak ngagai perintah GPS kita ke Ketua Datuk Abang Juari
sudah mayu bantu memberi utai age rumah panjai lalu pihak megak bakal luan kami bak rumah panjai tu ke udah di kemendak ke YB Dato' John tu sekali lagi memberi usai terima kasih mayu ngage YB Dato' John Siki yang taya tu udah mayu mantu bakal teratur rumah panjai bakal jalan aku bakal udah kat temu. Tuai Rumah Francis Lagan turut mengucapkan terima kasih atas pemberian geran itu yang akan digunakan bagi membina rumah panjang baru selepas rumah panjang lama terbakar. Dari aku, Tuai Rumah Francis anak Lagan, meri besar terima kasih yang YB Dato' labah kuda meri bantu ngagai rumahku. Laban kekena kami ngadu ke rumah panjai, mai Dato' agi berumah. Labah kuda subak tahun tanya subak udah ngus kami dia tu belum berumah memerlukan bantu hari Dato' YB. Manakala Tuai Rumah Dangat Nuing memberitahu grant MRP yang diterimanya akan digunakan bagi membantu pembangunan rumah panjang beliau yang sedang dalam pembinaan. Ngari kami serumah hari Sungai Kana anak tatau. Lalu menatai kaya jakuk terima kasih atuk ngagai yang hormat Dato' John Siki anak tayai laban dah meri mantau serta magi kami MRP dikena kami ngemansang ngemujur ke projek baru rumah panjai kami dian. Hari pemberi hari tekel suak kayaknya ngagai kami tadi udah ngemujur serta ngelantang serta ngelempung pergi pemerat tanggung bakal Kamaya Arito. Dalam pada itu, semasa melawat 5 tapak projek transformasi luar bandar RTP pada Isnin, Dato' John Siki yang juga Adun Kakus memberitahu kesemua projek itu akan disiapkan pada tahun ini mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Dalam lawatan itu, beliau telah menyerahkan dokumen serah tapak kepada kontraktor yang berjaya melaksanakan projek itu. Antara projek itu ialah naik taraf jalan masuk dan hadapan rumah Jiram, naik taraf jalan rumah Janting, naik taraf jalan masuk rumah Juni dan naik taraf jalan masuk rumah Das. Beralih ke laporan di Daro, penganjuran program community engagement amat penting dalam memperkasa dan memantapkan peranan pemimpin di peringkat angka umbi. Menurut Adun Daro, Safi'i Ahmad, program itu juga platform penting dalam menyampaikan pelbagai maklumat kepada masyarakat mengenai usaha dilaksanakan kerajaan untuk membantu rakyat. Ini merupakan inisiatif dilaksanakan oleh pihak pejabat daerah bagi memperkasakan dan memantapkan lagi peranan yang perlu dimainkan khususnya di kalangan kepimpinan di peringkat akar umbi yang melibatkan ketua masyarakat dan ketua kaum. Lebih-lebih dalam kita sekarang ini masih lagi dalam menghadapi pandemik COVID-19, sudah pasti hanya menuntut satu usaha berterusan, memberi kesedaran dan juga memantapkan kerjasama terutamanya kepimpinan di peringkat akar umbi dalam memastikan segala usaha kerajaan dapat diperjelaskan dan dapat dipahami keseluruhan oleh rakyat, terutamanya yang terdiri pada masyarakat di kampung-kampung. Beliau menjelas demikian kepada UKAS dalam program Community Engagement Daerah Daro Siri 2 2021 yang diadakan di Dewan Kemas Daro pada Isnin. Dalam pada itu, Safi'i turut menyarankan agar semua JKKK, pertubuhan dan badan-badan di kampung bersatu menjadikan usaha memerangi penularan COVID-19 sebagai agenda utama. Apa yang saya sarankan, saya melihat bahawa kalau kita nak memantapkan usaha kita dalam membantu kerajaan untuk kita sama-sama menangi pandemik COVID-19 ini, saya harap semua jawatan kuasa yang ada, tak kiralah sama bentuk persatuan dan sebagainya, perlu melihat bahawa agenda untuk memerangi ataupun usaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini sebagai satu agenda untuk semua jawatan kuasa dan juga pertubuhan yang ada. Jadi kita dapat membantu usaha kerajaan daripada peringkat atasan sehinggalah peringkat kampung dan juga persatuan insya-Allah, terutama dalam memberi kesedaran kepada rakyat dan juga memberi bantuan-bantuan yang perlu. Saya melihat ini memang sesuailah dengan matlamat penubuhan sesuatu jawatan kuasa, pertubuhan ataupun badan-badan
kebajikan yang ada di kampung mampu di peringkat daerah. Dalam majlis sama, Safi'i turut menyampaikan baucer bantuan pakaian seragam sekolah sumbangan kerajaan negeri melalui Yayasan Sarawak bernilai RM55,000 kepada 13 sekolah di bawah pentadbiran Dun Darul. Turut disampaikan sumbangan kepada Jawatankuasa Majlis Al-Amin Kampung Semok yang terlibat dalam insiden kebakaran baru-baru ini. Di Semarahan pula, Pejabat Daerah Semarahan dan Pusat Khidmat Adun Setakan serta Jabatan Kerja Raya JKR Semarahan telah mengadakan lawatan kedua projek transformasi luar bandar Sarawak RTP pada Isnin. Dua buah projek tersebut iaitu menaik taraf tapak pekarangan Dewan dan Surau Kampung Sungai Pendam berjumlah RM300,000 dan akan dilaksanakan pada tahun ini. Turut hadir penolong pegawai daerah Semarahan Jerry Zainuddin Bidin dan pegawai khas Adun Setakan Muhammad Aini Wahab. Manakala di Macan dengan kira-kira 11 buah rumah panjang dari Rumah Sandom sehingga ke Rumah Lajang, Ulu Macan bakal menikmati kemudahan elektrik sebaik projek Rural Electrification Last Miles Project Phase 2 siap dilaksanakan. Untuk projek berkenaan dianggarkan sebanyak 120 tiang elektrik akan dipasang di sepanjang jalan di kawasan yang terlibat. Sehubungan itu, satu lawatan tapak telah diadakan oleh Sarawak Energy RES Sdn Bhd bersama Jabatan Kerja Raya Sibu, PTK kawasan Adun Macan, Sonny Terence dan Kapitan Leong King Hee. Ia turut dihadiri Wakil Adun Macan, Alan Siden Gramong, Kaunselor Manggi Tuah serta kontraktor yang bertanggungjawab untuk melaksanakan projek berkenaan. Tujuan lawatan tersebut untuk meninjau kawasan-kawasan yang akan diletakkan tiang elektrik di sepanjang jalan yang sedang diusahakan oleh pihak rekorda dengan kerja-kerja pemasangan tiang akan bermula paling lewat pada hujung tahun 2021. Laporan selanjutnya, Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu dan Petronas Carigali Sdn Bhd Sarawak Asset PCSB SKA telah menubuhkan pusat pemberian vaksin PPV pesisir pantai E11, B11 dan KAKG khusus untuk memberi vaksin COVID-19 kepada pekerja industri minyak dan gas yang belum divaksin atau terlepas tarikh temujanji vaksinasi dos kedua di PPV. Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu Dr. Melvin Chung Sien Liang berkata ini merupakan salah satu usaha PCSB SKA dengan Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu dan Pusat Khidmat Ahli Parlimen Bintulu dalam memperluaskan proses pemberian vaksin kepada pekerja industri minyak dan gas. Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu telah berjaya untuk melaksanakan program PPV Outreach di pesisiran pantai untuk selama 1 minggu ini lah. So kita telah berjaya untuk memberi vaksin sejumlah 528 bersama dengan kolaborasi dengan Sarawak Asset yang telah inisiatif daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu dan juga dengan Ahli Parlimen Datuk Seri Dr. Singh bersama perbincangan dengan pengurus Sarawak Asset iaitu Encik Ruslan. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam program vaksinasi outreach minyak dan gas Petronas Carigali Sdn Bhd Sarawak Asset di pelantar pesisir pantai E11, LS, B11 dan KAKG pada Ahad. Sementara itu, salah seorang penerima vaksin, Thomas Siapik Tuang, mengucapkan terima kasih kepada Petronas dan mereka yang terlibat dalam menyediakan PPV pelantar pesisir. Terima kasih kepada Petronas jadi arrangekan vaccination kepada marine crew semua di atas di kapal di laut. So inilah peluang yang bagus untuk kita dapatkan vaksin sebab marine crew kita lama di kapal, so tiada chances untuk kita balik ke darat. So kita amat appreciate dan terima kasih kepada Petronas. Mereka arrangekan destination di platform sini. Berita diteruskan di Terbeduk, Perkhidmatan Bank bergerak. Agrobank memulakan operasi memberikan perkhidmatan kepada penduduk di Terbeduk bermula dari 16 sehingga 31 Ogos. Inisiatif itu disediakan bagi memudahkan penduduk di sekitar Terbeduk mendapatkan perkhidmatan Agrobank tanpa perlu ke Bandar Serian. Selain pengeluaran wang, pihak Agrobank turut menyediakan perkhidmatan kaunter untuk pelanggan membuka akaun baru, membuat kad debit dan promosi Takaful Kasih Plus kepada orang ramai.
Penduduk di sekitar Terbeduk dalam pada itu melahirkan rasa lega dan berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Agrobank kerana menyediakan perkhidmatan tersebut. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.